الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, kata dia, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu fa'azillah wasta'mala alaihim Ammara fashakau hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli fa'arsala ilaih ya Aba Ishaq faqal ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Qala Abu Ishaq amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha usalli salatal isha fa arkudu fil ulayain wa akhifu fil ukhrayain. Qala Umar zaka zannu bik ya Aba Ishaq fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah fasa'ala anhu ahla al-Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufah hatta dakhala masjidan li Bani Abs faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibnu Qatadah yukna Aba Sa'dah qal amma idh nashattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah wala ya'dilu fil qadiyah. Qala Sa'd amma wallahi la ad'uwanna bi thalath Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiba qama riya'an wa sum'ah fa atil umrah wa atil faqrah wa arridhu bil fitan. Wa kana ba'du idza su'il yaqul syaikhun kabir maftun asabatni da'watu Sa'd. Qala Abdul Malik fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala 'ainaihi minal kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhunna atau kama qal. Hadis sahih rawahul Bukhari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir ibn Samurah, dia kata benda ni pernah jadi pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah selepas daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada satu kes besar berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab.
Kisah tu dia kata syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu. Iaitulah satu pengaduan. Orang pergi mengadu kepada Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar waktu tu dia mengangkat Sa'ad ibn Waqqas sebagai gubernur di negeri Kufah. Waktu Umar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah kepada semua negara-negara Islam. Jadi Umar dalam pentadbiran dia menghantar negara-negara ataupun menghantar daerah-daerah gubernur-gubernur yang dilantik oleh dia. Umar dah, dia tengok semua dah, dia saring semua dah, gubernur hak mana yang betul-betul boleh buat kerja, yang mana betul-betul amanah, yang mana betul-betul menjaga kepimpinan dengan baik dalam sistem pentadbiran Islam, dia pergi hantar. Antara orang yang Sayyidina Umar Al-Khattab hantar di Kufah ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu hari sampai kepada Umar Al-Khattab aduan mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dengar macam tu, fa'azillah, Umar dia tak cakap banyak, dia terus pergi hantar satu surat, dia minta bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas direhatkan daripada jawatan gubernur tu. Bila ada saja aduan, bila ada saja benda yang orang duk petikai, Umar dia tak mau cakap banyak, dengan ketegasan yang ada pada diri dia, dia terus suruh kawan tu letak tu jawatan. Sekali dia jadi panjang cerita. Wasta'mala alaihim Ammara. Kemudian Umar dia pergi tukar dan ganti tempat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur. Dan lala tu juga dia tukar. Fashakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Antara benda besar yang diadukan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Umar ni apa? Iaitulah annahu la yuhsinu yusalli. Sa'ad bin Abi Waqqas selaku gubernur besar, sayangnya dia ni tak apa nak betul sembahyang dia. Tak apa nak betul sembahyang dia pun kena mengadu. Kita ni bukan tak apa nak betul, tak semayang pun tak ada apa-apa. Dia main rasmi bagus dah, main rasmi di masjid tu. Tengok-tengok masuk azan ke apa ke, lagu duk naik kereta pergi tempat lain pula. Tak, saya nak kena pergi bagi barang tempat lain tu. Dah. Ketika mana aduan ini diberi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian fa'arsala ilaihi, Umar dia memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas supaya membela diri. Bagi tindakan dulu, betul tak betul, yang tu belakang kira, yang pastinya dia akan panggil untuk membela diri. Kemudian Umar panggil dia, Umar kata kepada dia, ya Aba Ishaq. Ini panggilan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang mempunyai anak yang bernama Ishaq. Umar kata, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Umar kata, banyak ni aduan yang ada dekat hang ni. Tapi aduan yang paling besar yang aku tak boleh terima sebagai satu orang pemimpin Islam, sebagai satu orang gubernur yang memerintah orang-orang Islam, depa mengadu kata hang ni semayang tak apa betul. Hang semayang ni tak apa nak kena. Seperti mana yang dituntut dan diajak oleh Nabi SAW. Hang bersalahan daripada tu. Nabi ajak macam ni, tiba-tiba hampir semayang lagu ni. Nabi tunjuk semayang cara hak betul macam ni, tetapi hang duk pi buat cara macam lain. Tak sama macam mana Nabi SAW. Qala Abu Ishaq. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia pun membela diri dia. Dia kata, ama ana, dia kata, wahai Sayyidina Umar, kamu kenal saya macam mana kita daripada belum Islam kita dah bersama, sampailah kita duduk dengan Nabi SAW. Lama mana dah kita duduk hidup dengan Nabi, kita duduk semayang belakang Nabi, kita berjamaah sekali. Hang kenal aku macam mana? Kata Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, hang kenal aku macam mana?
wallahi demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha usalli salatal isya fa arkudu fil ulayain wa akhifu fil ukhrayain. Dia kata, hang tahu aku macam mana, dan aku adalah orang yang tidak pernah sesekali akan meninggalkan solat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sibuknya aku, macam mana susahnya aku, macam mana sulitnya aku bila kata dengar kata azan, Nabi nanti akan semayang, Nabi jadi imam, aku adalah orang yang tidak akan meninggalkan peluang untuk nak semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal aku nak tengok macam mana cara Nabi nak semayang, dan cara itulah yang aku amalkan sampai sekarang. Dia kata ma akhrimu anha usalli salatal isya. Tadi aku semayang isya, dia kata. Hang pun tahu macam mana aku semayang isya. Fa arkudu fil ulayain, dalam rakaat dua di permulaan solat. Rakaat pertama dengan rakaat kedua. Dalam rakaat pertama dan kedua, aku ikut macam mana Nabi SAW, iaitulah aku memperpanjangkan sikit dalam rakaat pertama dengan kedua. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita baca surah Fatihah, lepas tu kita baca ayat Ladim. Jadi dia agak panjang. Wa akhifu fil ukhrayain, manakala dua rakaat yang terakhir itu, aku akhifu, aku ringankan. Kita duk baca apa? Fatihah saja. Kan? Kita jarang. Tu imam pun dia tekat rakaat pertama dengan kedua, dia baca bagi derai. Rakaat ketiga dengan keempat dia tak lerai. Dan rakaat ketiga dengan keempat pun kita semua bakat baca Fatihah ya. Tu dia tunduk awal tu. Kan dia sujud awal. Aku buat macam tu. Pasal itu adalah sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan jangan duk terbalik pula lebih daripada ni. Rakaat pertama dia buat lagu pendek, mai rakaat ketiga lagi panjang daripada nombor satu. Maknanya kita khalifu sunnah, kita menyalahi sunnah Nabi SAW. Bila Umar dengar penjelasan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas macam tu, Umar kata dzaka zannu bik ya Aba Ishaq. Kalau macam tu jelas sebenarnya depa duk mengadu ni mereka bersangka buruk pada hang. Saja pi buat mengadu, saja pi buat ramai, dia bukan ada apa pun. Macam kita hari ni tuan-tuan sekalian, tak puas hati kat orang lah mudah. Sebab saluran untuk kita nak mengadu ni cukup mudah. Buat satu surat layang lah kita pergi hantar. Pergi hantar kat pejabat agama ke apa ke. Nanti pejabat agama akan tengok akan telefon mai. Awak ni pasal apa masjid ni kami ada sekian-sekian aduan apa semua. Allah, kami tak buat punya. Dia jadi panjang cerita. Pengurusi nak kena pergi cerita pula di pejabat agama sekian. Model dia apa tuan-tuan? Model dia pensil tu, pensil 2B tu dengan kertas surat abang hak kosong sikit. Dia tulis itu, dia pergi lempak dekat pejabat agama. Tuan-tuan, bukan dekat itu, tempat lain pun sama. Kita nak menjatuhkan orang, nak menjatuhkan satu-satu pentadbiran, kita email pergi kepada SPRM. Betul tak betul? Tu belakang kira. Yang penting aduan kita sudah sampai di sana, depa nanti akan turun. Bila depa akan turun tuan-tuan sekalian, panjang cerita. Nak kena jawab gini. Macam ni cara untuk menjatuhkan orang. Bukan zaman kita saja berlaku. Zaman sahabat, khulafaur rasyidin, sahabat salafus salih, semua berlaku benda ni. Macam tu. Maka Umar dia kata dzaka zannu bik ya Aba Ishaq. Dia kata memang depa ni nak berkenaan wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Lah ni kita nak membersihkan balik nama hang, aku nak pi hantar 2-3 orang supaya depa ni boleh duk survey di seluruh Kufah ni. Antara dia pi survey di masjid-masjid, sebab di masjid orang bagus. Pergi survey di masjid-masjid, tanya ni menteri ni ataupun tanya gubernur ni macam mana perangai dia. Kita belah Malaysia tak pernah buat macam tu kan. Sebelum nak pilihan raya kita duk survey ikut masjid-masjid dulu. Ni hak calon ni pernah turun masjid. Dia bunyi tak mau. Dia kata tak mau cerita. Tuan-tuan pun pasal rindu kat siang lama. Jadi duk cerita malam tu dia tak apa nak syok. Baik.
Depa ni Umar dia sudah pergi hantar 2-3 orang pergi masjid tengok, pergi survey tengok, pergi tanya Sa'ad, hampa kenal tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Depa pun pergi tanya, fasa'ala anhu ahlul Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufa. Depa kata, depa pekat pergi tanya ni, habis-habis ni tanya orang ramai ni, hampa kenal tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Pekat-pekat wayathnuna ni as-sana, depa memberikan satu perkataan yang bagus, pekat duk puji, pekat duk tanya ni, hampa kenal tak Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenal, dia tu gubernur kami dulu ni, dia macam mana perangai dia bagus tak bagus? Allah kata dia ni pekat duk cerita benda baik, hak dak cerita benda buruk ni tak ada langsung. Menunjukkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas dia ni memang betul-betul menjalankan pekerjaan dan menunaikan amanah selaku gubernur yang telah diberikan amanah kepada dia. Orang bagus. Orang pun bakal kenal dia. Hatta dakhala masjidan li Bani Abbas. Sampailah dalam banyak-banyak masjid di daerah Kufah tu, ada satu masjid depa sudah masuk. Masjid tu adalah Masjid Bani Abbas. Masuklah masjid tu, dia bertanya, hampa kenal tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Orang lain bakal duk jawab, kami kenal. Dia ni macam mana? Sifat dia macam mana? Bagus tak bagus? Dia menjadi gubernur, dia menjadi orang yang diberikan amanah untuk jadi pemimpin hampa ni macam mana? Dia turun tak turun mai ke masjid? Dia tengok tak tengok orang miskin? Dia macam mana dia ni? Semua pakat duk jawab bagus. Tiba-tiba faqama rajulun minhum, tiba-tiba mangkit satu orang di kalangan depa, dalam ramai-ramai hak kata dia bagus ni, mangkit seorang. Dia kata apa? Yang nama dia itu adalah Usamah ibn Qatadah. Nama dia Usamah ibn Qatadah. Dan dia yukna Aba Sa'dah. Dia ni dikenali sebagai Aba Sa'dah. Itu gelaran orang panggil kepada dia. Dia kata, amma idna syattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Dia ni dia sudah bagi satu tohmahan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Usamah bin Qatadah dia mangkit-mangkit, dia kata, saya duk dengar ni banyak orang duk kata Sa'ad bagus ni. Saya saja tahu Sa'ad ni bagus tak bagus. Oh, tu dia. Orang nak cucuk kita ni. Dia kata apa? Dia kata fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia suruh tentera-tentera keluar pergi perang, dia tak pernah langsung peduli kat bapak tentera ni. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi menteri, dia menjadi gubernur, dia duk suruh pok-pok ni saja duk jadi frontliner. Dia tak pernah turun pun tengok. Bagi mas pun tak. Tu zaman lah ni. Dia kira duduk cerita kok dalam TV aja. Kena buat ni, kena buat ni. Dia tak tengok langsung segala keperluan, segala apa yang dikehendaki oleh frontliner lah kan. Nak bagi tuan-tuan faham. Dia tak peduli. Dia letak mereka di sempadan, hampa duduklah 4 bulan. 4 bulan lah duduk. Sampailah aku buat keluar pula satu pengumuman, tarik hampa balik mai. Dia tak fikir macam mana anak bini mereka di rumah. Dia tak fikir macam mana dengan sakit mereka. Dia tak fikir semua tu. Apakah keperluan mereka? Dia tak fikir. Yang dia fikir, dia seorang aja. Itu yang telah dituduh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian wala yaqsimu bisawiyah. Kemudian dia tidak membahagikan harta rampasan dengan adil. Kalau kita lah ni macam-macam punya bantuan ni duk ada. Sikit dapat kat kita ni, tapi kat depa lagi banyak. Contoh lagu duk jegir kat siapa? Yang ni saya bagi tuan-tuan faham. Tak bagi tuan-tuan kata ustaz lagu nak masuk politik. Tak, nak bagi tuan-tuan faham. Bagi tak faham. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dan dia tidak adil di dalam menghukum. Bila ada satu-satu hukuman, bila ada satu-satu pelanggaran, dia boleh lepas pula. Dulu ni sikit punya tak lepas. Lah ni kes yang sama, lah ni benda yang sama. Hak dulu ni kena tangkap, hak dulu ni kena kecam. Tapi bila main lah ni tak ada apa-apa pun. Tu dia kuih kasar lah ni. Qala Sa'ad. Sa'ad kata apa? Tuan-tuan, Sa'ad ni dia tak cakap banyak, dia membela diri dia. Kalau macam itulah tuduhan yang dikenakan kepada saya,
Wallahi, dia kata, saya tak ada siapa yang saya nak jadi bukti. Orang semua ni pakat duk cerita tentang bukti apa yang saya buat. Yang tu semua hang tak mau nak terima juga, hang tak peduli juga, hang tuduh juga macam-macam. Tak apalah, hang tak mau tu tak apa. Benda yang terakhir yang boleh aku bela diri aku apa? Bersumpah demi Allah. Aku bersumpah demi Allah, ama wallahi, demi Allah, la ad'uwanna bi thalath. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban. Kalau hang cakap tu betul, hak betul tu Tuhan akan tunjuk mai kat aku. Kalau hang tuduh aku ni betul, aku semayang tak betul, aku ni melakukan dan menjalankan amanah dalam pemerintahan tak betul, aku minta kepada Allah supaya tunjukkan kepada aku jalan hak betul. Aku sanggup terima hukuman daripada Allah. Tetapi innahu kadhiban, kalau dia ni pemohong, kalau hang pemohong, hang berdoa, hang mendakwa dalam keadaan berbohong, apa yang akan kau minta kepada Allah? Qama ria'an wa sum'ah fa'atil umrah wa atil faqrah wa arridhu bil fitan. 3 benda dia minta. Nombor 1, ya Allah, fa'atil umrah, panjangkan umur dia. Oh tuan-tuan, tuan-tuan pernah doa orang macam tu tak? Dia main curi motor kita ke, dia main buat khianat kita, dia mengumpat kita kot belakang ke apa. Ada tak ada lepas sembahyang maghrib, ya Allah, panjangkan umur kawan nak curi motor aku? Ada tak lagu tu? Tobat tak ada. Saya sendiri pun dah kan. Ya Allah, bagi dia accident putih pala, ya Allah, pasal curi motor aku. Itu doa kita tu. Dia berdoa bagi panjang umur. Wa atil faqrah. Yang ni nombor 2 ni. Bukan takat panjang umur, malah berikan kepada dia kemiskinan dan kesulitan dalam kehidupan. Pasal hang bagi sulit orang, hang bagi susah orang, lah ni minta Tuhan bagi susah hang pula. Wa arridhu bil fitan, dan timpakan kepada dia fitnah demi fitnah. 3 doa. Tapi doa ni macam mana tuan-tuan? Fa innahu kadhiban. Tu dia ada lapik dia tu. Kita bukan boleh doa bagi orang sakit, tak boleh. Kita bukan boleh doa jahanam orang, tak boleh. Kita doa macam mana? Dia kata apa dalam ni? Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban. Kalau dia ni bohong. Tu baru lapik doa macam tu dibenarkan oleh agama. Jangan doa, ya Allah, bagi mampu bang dia. Tak boleh. Ya Allah, kalau dia ni buat benda hak tak betul, dia duk fitnah saya ni benda hak tak betul, tunjuk pergi kat dia. Yang tu boleh. Itu cara doa. Wa kana ba'du idza su'il. Selang beberapa lama daripada tu, sampailah Sa'ad bin Abi Waqqas pun dah meninggal dah. Maka apa yang jadi kepada Usamah bin Qatadah ni, dia sudah sampai kepada umur syaikhun kabir maftunun. Dia sampai umur yang tua. Syekh ni dia ada 2 makna. Satu, orang tua. Satu, makna dia orang alim. Orang panggil kita, ya syekh. Itu satu. Makna dia sama ada orang alim ataupun orang tua. Syekh ni tua sungguh-sungguh lah. Tuan-tuan pergi Mekah, dia panggil syekh. Kita pun merasa buka dada. Aku orang Sungai Burung tak pernah panggil aku syekh. Pergi Mekah dia panggil aku syekh. Oh, kata syekh tu dah, wahai orang tua, dia panggil tua teruk dah kan. Mai tang ni, hamil sembahyang tang ni. Kalau polis panggil kita lagu tu, jangan duk balik pergi buka kitab ngajak pula kan? Sebab polis sana panggil syekh kat kita. Dah, yang tu makna dia orang tua, dia panggil kat hang. Syaikhun kabir maftunun, satu orang syekh yang sudah tua, yang telah kena fitnah. Dan fitnah itu asabatni da'wah Sa'ad, iaitulah fitnah doa mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang kena zalim. Qala Abdul Malik, antara orang yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala aini minal kibar. Dia kata aku tengok tuanya yang dikatakan Usamah bin Qatadah ni, sampai bulu kenin dia ni terlampau panjang sampai tutup biji mata. Nak abang tua sungguh sampai bulu kenin ni tertutup biji mata. Tua tak larat dah. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhunna.
Dan dia ni ketika mana dia berjalan kat tepi jalan, orang pakat duk ejek dia, budak-budak pakat duk pemain dia. Bila orang tanya dia, pasal apa hang jadi macam ni? Hang ni siapa? Dia akan kata, aku adalah orang tua dan aku terkena doa fitnah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang tu dia duk ulang kat mulut dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kesimpulan hadis ini abang-abang, jangan kita buat zalim kepada orang-orang hak bagus ni. Jaga elok-elok. Jangan kita buat zalim, jangan buat fitnah khususnya kepada orang-orang bagus ni. Orang-orang yang kita kata qamat hidup ni. Orang-orang yang tak kacau orang dan dia menjalankan kerja dia dengan kerja yang betul. Jangan duk buat fitnah, jangan duk buat zalim kepada dia. Pasal apa? Orang-orang yang saleh. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, dalam ramai-ramai hamba Allah Ta'ala ada wali Allah di situ. Siapa dia wali Allah ni? Orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan orang yang senantiasa memperbanyakkan nafilah, iaitu amalan-amalan sunat. Dan Allah Ta'ala dia melancarkan perang kepada orang yang memerangi wali-wali dia. Tuhan melancarkan perang kepada siapa yang cuba kacau wali dia. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai kita ni, kita tak tahu siapa dia wali Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga elok-elok. Yang kedua, kita tidak akan boleh nak bagi puas hati semua orang. Jadi pemimpin ni tak boleh nak bagi puas hati semua orang. Mesti ada orang yang suka dan mesti ada orang yang tak suka. Hang bagus pi tara mana sekalipun, hang amanah tara mana sekalipun, hang integriti tara mana sekalipun, pasti akan ada orang yang suka dan orang yang tak suka. Soal orang suka tak suka yang tu tak kisah. Yang penting kita berada di atas jalan kebenaran, itu yang penting. Kalau nak tutup mulut orang, tuan-tuan sekalian, banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Tuan-tuan, ni masjid kita ni, kita buka dulu ni untuk 10 orang. Orang ingat ya. Bila dah 10 orang kita buka, minta jabat agama apa semua, mereka pun hantar dalam grup kata boleh buka ni dalam 40 orang. Orang ingat ya. Awak ingat Sungai Burung 40 orang ya kah? Lebih gitu. Lah ni buka bagi luah sikit. Ingat ya, yang mereka buka bagi luah buat apa? Mereka tak tahu penyakit 2000 pula dah. Hak cakap ni tak main pun, surat masjid tak main. Dia kira duduk jadi wartawan TV3 di kedai kopi ya. Tak kena ya. Jadi tak usah peduli yang tu, yang penting kita buat kerja betul. Dan yang ketiga, orang kalau dia busuk hati, orang kalau dia ada sudah penyakit hati dan hati dia membengkak serta membusuk, dia sanggup buat apa saja, dia sanggup fitnah apa saja walaupun benda tu tak masuk akal. Kan? Dia pergi cerita tentang apa? Sa'ad bin Abi Waqqas sembahyang tak betul. Tapi abang yang tu ya, orang pun tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni siapa? Dia ni sahabat Nabi. Bukan takat sahabat Nabi, malah dia ni antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi SAW al-asharah al-mubashirin bil jannah, iaitu 10 orang yang dikhabarkan berita gembira dengan syurga. Nabi menjadi penjamin. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebatnya dia ni tuan-tuan mempertahankan Islam sampai dengan mak dia pun, dengan mak dia sekalipun. Dia taat kepada mak dia, tapi mak dia tak mau untuk dia ikut agama Nabi Muhammad. Mak dia pergi kata pula kepada dia, wahai Sa'ad, kalau hang tak berbalik kepada agama nenek moyang hang, hang tak ikut agama hak kita duk beramai selama ni, mak tak mau makan, biarlah mak mati. Bila mak mati ni, orang tahu kata mati mak ni disebabkan pasal anak mak yang derhaka. Tuan-tuan, dia jadi satu benda yang cukup aib dalam masyarakat Arab waktu tu. Kalau mak jatuh sakit pasal duk fikir tentang anak, masyarakat nanti dia akan amput anak tu. Apalah hang anak apa? Dia jadi satu aib. Hang tak kesian kat mak hang, hang dah buat perangai macam ni, mak hang jatuh sakit, hang tahu dah. Tuan-tuan, tu jadi macam tu. Ditambah pula kalau mak dia meninggal disebabkan olah dan perangai buruk anak dia tu. Allah, sampai dia mati, orang akan hina dia, orang akan kata, orang akan kecam kepada dia. Itu perangai orang Arab. Tetapi Sa'ad Abi Waqqas dia bertegas. Bila mak dia kata aku tak mau makan, biarlah aku sakit, biarlah aku mati, dia kata bila aku mati ni hang akan dikecam oleh masyarakat kita sampailah hang mati. Hang akan hidup dalam keadaan diigau. Diigau ke apa? Dalam keadaan hang tu diganggu dengan roh aku.
Dia kata apa kat mak dia? Dia kata, ya ummah, dia kata, wahai mak yang paling aku sayang, inni ala syadid hubbi lak. Mak pun tahu, kata cik ni sayang sangat-sangat dekat mak. Cik tak ada orang lain dah, cik ada mak seorang ni. Mana ada anak yang sanggup tengok mak dia sakit? Mana ada anak yang sanggup tengok mak dia mati? Cik ada mak seorang je. La asyaddu hubban lillahi wa rasulih. Tetapi saya nak habang kat mak, walaupun cik sayang dekat mak, cik lebih sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada mak lagi. Dia kata macam tu dekat mak dia. Wa wallahi law kana laki alf nafs wa kharajat minki nafsan ba'da nafs ma taraktu dini hadha la syai'. Dia kata, mak, demi Allah, kalau Tuhan bagi 1000 nyawa dekat mak sekalipun, lepas tu Tuhan hidupkan mak, Tuhan matikan mak, Tuhan hidupkan mak, Tuhan matikan mak, 1000 nyawa sekalipun, saya tidak akan meninggalkan agama yang saya sayang ni. Oh tuan-tuan, itu yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Dekat Isya punya mukadimah kita. Boleh tuan sekalian? SOP kan. Sekejap lagi kot 2-3 minit kita baca kitab sikit dah. Kesian kat tuan-tuan, tuan-tuan pun mata pun teruk dah, nampak mengantuk. Tuan-tuan duk buat apa kerja ni? Aku penat dia tengok ni, mai pun baru tak larat ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Kita duduk muka surat 56 berapa? 76, minta maaf, muka surat 76. Dan kita duduk dalam masalah 52, bab yushikul furat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, bab yushikul furat yahsiru an kanzi min dhahab. Ni satu bab yang dia ada keterkaitan juga dengan isu semasa. Ada keterkaitan dengan isu semasa. Iaitu bab, tuan-tuan tengok 52, bab pada menyatakan hadis yang menerangkan kepada kita hampir sungai Furat itu terbuka daripada perbendaharaan daripada emas. Tuan, sungai Furat ni di mana? Di Iraq. Sungai Furat di Iraq, kan? Yang dia peduk bergaduh dengan Iraq apa semua ni kan. Okey, ni ada sebab lah. Ini ada keterkaitan dia. Mari kita tengok apa cerita tentang sungai Furat ni. Apa yang boleh kita ambil daripada sungai Furat ni? Cerita sungai Furat, kisah sungai Furat kepada kita. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, dia kata, adalah Furat itu adalah nama bagi satu sungai di dalam negeri Iraq. Sungai Furat ni nama dalam negeri Iraq. Tuan-tuan, sungai Furat ni dia antara sungai yang menghubungkan 3 negara yang terbesar. Apa dia? Iaitulah negara Turki, negara Syria dan juga negara Iraq. Ni sungai Furat ni. 3 negara ni. Kan? Kita tahu sungai Nil di mana? Di Mesir. Kan? Jadi sungai Furat dia di Iraq. Kolanya dia kata turun ke Laut Parsi. Kola dia tu ada dekat Laut Parsi. Dan bertemu dengan cawang sungai Dajlah. Parsi ni apa? Parsi ni Iran. Parsi ni di Iran. Maka sungai Furat ini akan jadi zahir satu tanda kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sungai Furat ni dia di antara tanda-tanda Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Apa tanda dia? Apa nak cerita tentang sungai Furat ni? Iaitu zahir keluar perbendaharaan daripada emas yang amat banyak. Kemudian daripada kering airnya. Sungai Furat ni nanti bila dia kering, dia akan ada satu gunung emas yang ada dalam sungai Furat ni, gunung emas. Saya kita tuan bertanya pula, ustaz kalau macam tu depa tak pi apa nama terjun pi selam pi tengok ke? Kan? Saya tak tahulah sebab saya tak duduk di Furat. Saya duduk di belakang kapok lah ni. Kan? Ada yang tanya lagu tu, tak tahulah depa terjun pi tengok ke apa, wallahu taala alam. Tapi dia nak abang-abang bila keringnya sungai Furat tu, dia akan ada satu gunung emas. Gunung emas, kan? Mai tahu mana gunung emas ni? Ni hadis Nabi nak abang kat kita. Bermula kenyataan yang demikian itu,
Yang mengesahkan kata ada gunung meh dalam sungai Furat tu apa? Iaitu khabar, iaitulah satu pemberitahuan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul furat yahsiru an kanzi min dhahab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak meriwayatkan hadis, yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir sungai Furat itu terbuka dan zahir ia daripada perbendaharaan daripada emas, kemudian daripada kering airnya. Selepas kering airnya, maka akan nampak yang kata gunung emas di situ. Dan dia di antara tanda-tanda kepada berlakunya hari kiamat. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Nabi SAW kata apa? Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah keringnya air sungai Furat. Bila air sungai Furat kering, maka di situ akan ada perbendaharaan ataupun gunung mah yang akan nampak waktu tu. Cerita gunung mah ni tuan-tuan sekalian, ulama berselisih pandangan, ulama berselisih pendapat. Yang pertama, adakah mah itu mah hakiki ataupun hanya mah itu mah majazi? Hakiki ni apa? Mah betul ke ataupun bukan mah betul? Ulama satu dia kata mah tu adalah mah hakiki. Memang gunung mah itu gunung mah betul. Yang kedua, ulama kata ini hanya majazi, perumpamaan saja yang Nabi kata ada gunung mah, menunjukkan bahawa di dalam sungai Furat itu mah itu adalah minyak. Pasal warna mah dengan warna minyak dia lebih kurang sama. Dan memang betul tuan-tuan. Ketika mana Saddam Hussein dia menjadi presiden ke apa dia panggil, waktu dia Iraq dulu ni, antara sebab pasal apa yang tentera Amerika dia nak jajah sangat Iraq ni, pasal apa? Pasal di dalam perbendaharaan Iraq itu terdapat minyak yang begitu banyak. Semua benda tu kita tahu, semua benda tu kita maklum tuan-tuan sekalian, bahawa di sana tu minyak cukup banyak. Adakah itu kenyataan dia seperti mana yang disebutkan oleh Nabi? Dan juga ada sebahagian ulama kata yang kata mah itu adalah minyak. Faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a. Maka siapa-siapa yang ada ia hadir akan ia, yakni ada pada masa zahir emas di sungai itu, maka jangan diambil daripadanya sesuatu. Kalau kita hidup waktu tu, tuan-tuan, tengok-tengok masuk dalam Facebook ke, masuk dalam WhatsApp kita ke, orang pergi hantar, orang kata tu dia pakat timbul dah sungai Mas. Jangan duk pergi ambil sorat rentas daerah di sana pula. Kan? Pergi abang kat bini, jom kita rentas daerah pergi Iraq lah. Kan? Buat apa? Nak pergi cari rumah tanah sebiji, kod-kod boleh dapat emas, boleh ambil emas sikit. Jangan tuan-tuan, jangan. Saya di kampung saya Gunung Khayang. Gunung Khayang. Tuan-tuan tahu Gunung Khayang? Baja tik kelawak ya. Dia bukan tik mah. Bukan kelawak tu berak keluar mah, baja tik kelawak ya. Orang pakat pinak pi cari baja tik kelawak, Jumaat pun tak turun mayang. Tambah kalau gunung mah saya tak tahulah lagu mana. Dengan saya pun tak ngajak dah Sungai Borong kata. Kan? Tuan-tuan duk ingat awal lagi kata kami dah ambil rentas daerah sorak dah pi sana pi buat rumah apa pi tengok lagu duk kenal Syekh ni, rupanya kita duk pi korek gunung mai seorang-seorang. Kerana barang siapa, dia kata pasal apa yang tak boleh ni? Pasal apa jangan duk gelut pi ambil gunung mai ni, pasal apa? Kerana barang siapa yang mendekatinya pasti akan jadi berbunuh-bunuhan dengan sebabnya. Pasal harta ni dia boleh bunuh. Sehingga kan tuan-tuan ada syarah hadis ni yang kata terjadi bunuh ni apa? Ulama kata apa? Kalau 1000 orang keluar pi untuk nak pi tengok gunung Mah tu, pakat nak korek gunung Mah tu, yang akan balik itu hanya seorang daripada 1000 orang. Hak lain pakat berbunuhan di antara satu sama lain. Sebiji kereta kita turun pi, 5 orang kita turun pi. Tuan-tuan, pakat duk share ni.
Duit minyak lah, sekali berhenti makan RNR, aku bayar belanja apa semua, pakai duk bergelak dalam kereta ni. Sama-sama nampak gunung emas tu, dia boleh bunuh sama-sama mereka, tinggal seorang ya. Sama ada driver ataupun kawan hak belakang sekali. Yang tu ya, dia nanti akan balik. Pi ramai mana pun, seorang saja yang kata ulama yang mensyarahkan hadis. Dia kata satu orang saja akan balik mai dia. Allahu Akbar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal gunung emas. Gunung Meh nampak depan mata ni agak-agak tuan-tuan sekalian. Dia nak share ke dengan orang bak reta ni? Tuan-tuan, soal reta ni Nabi dah habaq dan hadis tu kita pernah baca dah. Andainya diberikan satu lembah emas kepada seseorang itu, nescaya dia akan minta 2. Bila bagi 2, dia akan minta 3. Bila bagi 3, dia akan minta 4. Itu reta tuan-tuan. Itulah kekayaan dunia ni. Mana ada siapa puas? Tak ada. Kita pun hak sikit pun duk minta nak bagi banyak. Hak sikit pun masuk, hak nu masuk, hak ni saham nu lah apalah pakat duk buat. Pasal apa? Pasal nak lebih. Mana ada orang kaya nak jadi miskin? Ada tak ada tuan sekalian? Dia dah kaya. Tiba-tiba dia main habaq dekat jemaah masjid Sungai Borong. Rata saya ni ada dekat 30 juta punya aset saya ni. Lah ni 30 juta saya nak bagi, saya nak ambil RM2 ya. Biar dah nak beli yang suam lagi. Ada betul tak? Tobat lahum tak ada. Kan? Tak ada tuan sekalian. Hak bercakap ni pun duk berdoa nak bagi kaya ya. Hak bercakap ni kan. Dia tak puas ya. Kalau saya nak bagi kaya, tuan-tuan lagi lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hingga berlaku perbunuhan itu dengan sebabnya tiada hidup melainkan di dalam 100 orang yang hidup, melainkan dalam 100 orang hidup itu hanyalah satu orang. Anda nampak dah? Dalam 100 orang yang hidup tu hanya seorang. Hak lain pakat duk bergaduh sama-sama depa. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ni tuan-tuan, hadis sahih. Cerita dia, percaya tak percaya? Kalau tak percaya, maknanya kita tolak hadis yang sahih. Kan? Kita tolak hadis yang sahih. Kita tunggulah tanggal mainnya, kata orang Indonesia. Kan? Kita tunggulah bila nak main. Kalau nampak depan kita, Allah Ta'ala tunjuk main kat kita. Waktu tu kita boleh tepuk dada kita, tanya iman kita. Sebab Nabi SAW sebut, tanda ni kemungkinan berlaku sebelum daripada 10 tanda-tanda besar peristiwa akhir zaman akan berlaku. Kita tahu 10 tanda besar tu. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana Nabi keluar daripada masjid, Nabi duk tengok sahabat ni pakat duk menyembang tentang hari kiamat. Nabi kata, hamba duk sembang apa ni? Mereka pun cerita, ya Rasulullah, kami duk cerita bab kiamat ni, macam mana kiamat ni? Nabi kata, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah datangnya 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Nabi habaq kata keluar Dajjal. Nabi habaq kata yauma ta'ti samaa bidukhanin mubin, akan mai asap. Lepas tu Nabi habaq pula akan mai binatang yang kata apa nama, binatang melata ni akan mai ad-dukhan, asap. Lepas tu berlaku gempa. Lepas tu api nanti dia akan keluar daripada negara Yaman yang akan perambat pergi habis semua orang. Itu semua 10 tanda besar. Akan turunnya Nabi Isa alaihi salam, akan keluarnya Dajjal apa semua, akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dia akan keluar semua 10 tanda tu. Ada ulama kata benda ni akan berlaku sebelum 10 tanda tu. Bila nampak kata gunung Meh dah ada di Sungai Furat, maka 10 tanda itu tidak akan lama benda tu akan berlaku. Entah, kita tunggu sudah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk satu bab baru, bab majaa fi sifati anharil jannah, iaitu satu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan rupa sungai-sungai di dalam syurga. Dan sungai ni tuan-tuan, dalam syurga ni ada sungai. Orang cukup seronok dengan sungai ni. Bila dengar ayat sungai ni dia berasa tenang. Kan? Jadi sungai tu Allah Ta'ala meraihkan kita hidup atas dunia ni, Tuhan buat sungai bagi kat kita. Tapi kita lah pula tuan-tuan, bila ada sungai duk kira nak kira nak kambuh bawah sungai tu. Kan? Kita pula tak mau keindahan sungai tu. Tapi Allah Ta'ala jadikan di syurga ada sungai. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam syurga itu ada macam-macam sungai. Tuhan buat dalam syurga ni banyak sungai tu ada kat kita. Ada sungai yang baginya air. Ada sungai yang air sungai itu memang air. Terjun air. Dan ada sungai yang baginya madu. Ada sungai yang sungai itu bukan air, tetapi sungai itu sungai madu. Tuan sekalian,
Hak mana hak jual madu tualang ni memang tak boleh cari makan. Pasal apa? Pasal tang tu dah ada madu dah. Dia nak jual pun orang tak mau dah. Kita pun duk berasa, teringin nak makan madu. Boleh duk pergi cedok dengan cebok ke apa. Cebok lah waktu tu, tak guna gelas dah. Cedok lah duk minum. Bukan minum, mandi terus. Nak abang kata membaziaknya kita. Pasal apa? Pasal banyak sangat madu waktu tu. Dan ada sungai baginya susu. Allah, kita teringin nak mandi susu ni lama dah. Betul tak betul tuan sekalian? Kan, duk tengok orang mandi susu ni nampak kulit dia bagus. Tak apa, tuan-tuan masuk syurga dulu, duduklah dalam sungai susu tu. Duduklah 30 hari 40 malam pun. Tak naik-naik pun tak apa. Sambil duk berenang, sambil duk minum susu. Dan ada sungai baginya arak. Hak ni kaki ketum ni dia muak ni lah. Pasal apa? Pasal dia kata arak di syurga dah tak haram dah. Kan dia duduk tu dia minum bilah sampai habis pun. Tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Pasal di sana memang Tuhan jadikan arak. Pasal Tuhan tahu kata manusia memang suka arak. Betul tak betul tak? Manusia suka benda-benda yang memabukkan ni. Nak minum arak tak boleh, takut polis tangkap lah apa semua. Dia pergi tukar arak tu pergi jadi ayam ketum lah. Ayam ketum pun boleh dia tangkap. Dia pergi minum ubat batuk pula. Janji lali-lali mau dah kepala dah. Dia kira pening ni. Ayam ubat batuk pun tak boleh minum. Tak tahulah nak buat apa. Dia boleh pergi tunggu yang kata lembu, tunggu lembu berak, dia pergi cekup dengan tempurung ke apa. Dia lagu duk hidu mangkit-mangkit, hilang Ustaz biji mata hitam tu. Oh tuan-tuan tahu tak sungai burung ada jenis tu? Ustaz Luqman tahu mana? Saja reka biarlah kok ada. Ada jenis tu betul. Dia memang betul-betul steam ke apa dia panggil. Betul-betul dia main steam kepala ni dah tak boleh nak buat apa dah. Cari duit pun tak berjumpa, nak pergi cari ayak-ayak biak ke apa ke tak ada orang nak jual. Dia pergi tunggu yang kata lembu berak tu. Lembu berak satu nikmat yang tidak terhingga kepada dia. Serupa dengan iklan kari adabi ya. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan macam-macam sungai itu cukup dengan nama-nama yang tersebut. Kan, sungai-sungai itu semua guna nama tu. Maka nama yang tersebut itu serupa dengan nama yang di dalam dunia. Sama macam dalam dunia. Tetapi rasanya lazat tidak siapa pun tahukan lazatnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan samakan pula dengan apa duk ada atas dunia ni. Dia kata madu aku tak makan madu, aku makan aku tak boleh lena. Dia kata gitu. Jadi syurga tak apa nak syok. Dia kata tak apa tak syok ambil duduklah pergi neraka. Kan dah payah sangat. Dia kata susu aku tak boleh makan, aku minum susu sekali dia kira cirit nah, aku tak boleh dengan susu ni. Jadi Tuhan pergi buat susu buatlah sungai teh tarik. Dia petikai Tuhan aku tu pula. Duduk atas syurga ni tuan-tuan, tak ada dah berak kencing apa semua kita bicara itu, tak ada dah benda-benda hak kotor tu, tak ada dah. Tidaklah boleh kita bandingkan dengan yang di dunia ini. Apabila dikatakan air itu, maka rasanya seperti air di dalam dunia ni. Jangan duk buat bandingan. Dan apabila dikatakan sungai madu, maka rasanya seperti madu dalam dunia. Jangan, bila habaq kata madu dalam dunia, madu syurga sama macam madu dunia. Jangan, tak boleh. Maka iaitu tidak demikian. Bahkan serupa pada nama sahaja dan lain pada rasanya. Nama serupa, cuma rasa tu lain. Iaitulah berganda-ganda akan sedapnya. Maka dapat kita ketahui di dalam syurga itu bermacam-macam sungai. Ialah khabar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Dia kata apa? An Muawiyah An-Numairi radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati bahral ma'i wa bahral asal wa bahral laban wa bahral khamr summa tashaqqaqul anharu ba'du. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Muawiyah An-Numairi radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia bahwasanya di dalam syurga itu ada sungai yang besar bagi air. Sungai besar bagi air, dan ada sungai besar bagi madu, dan ada sungai yang besar bagi susu, dan ada sungai yang besar bagi arak. Kemudian pecah cawang-cawangannya, sungai kecil-kecil, kemudian daripadanya ke sana kemari di dalam syurga itu. Daripada sungai hak besar, dia turun pergi ke parit-parit tu. Parit tu pun tuan-tuan, semua ada yang susu, ada yang yang madu, susu, madu, arak apa semua. Daripada sungai besar tu, dia turun main.
Bahasa parit ni dengar tak apa nak syok. Betul tak? Hang minum ayam mana ni? Ayam parit tak syok. Sungai kecil. Kan kita abang lagu tu. Hak tu tak apa nak geli kan. Tapi kita ayam parit ni geli. Kan? Baik, kata Abu Isa At-Tirmidzi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Nampak tak? Hadis ni adalah hadis yang sahih. Baik, satu lagi bab majaa fi man sa'alal jannah wa man istajara minan nar. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang meminta ia masuk di dalam syurga dan orang yang meminta ia berlindung daripada api neraka. Yang ni kita nak baca malam ni kah? Kau dah? Bulan depan aku. Dia bulan depan kita baca. Walaupun sikit lagi dia, sebab dia ada huraian dia panjang juga. Siapa yang minta syurga, siapa yang minta neraka. Minta neraka pula. Siapa yang minta syurga, minta lindung daripada api neraka. Kan? Jadi ada yang dikatakan ada kabel ataupun ada respon daripada syurga dan neraka sendiri. Tentu ingat kita duk minta doa atas dunia ni, syurga dengan neraka tak dengar tak? Kalau menurut hadis Nabi, syurga dan neraka duk dengar kita duk minta ni. Ya Allah, bagilah aku syurga. Apa kata syurga? Ya Allah, bagilah aku lindung daripada api neraka. Apa respon api neraka? Dia baru dengar. Jadi doa kita ni kena baca betul-betul. Jangan kita duk baca ikut dan kita. Jangan kita duduk buat halai balai dalam berdoa ni. Nak minta syurga, hang minta betul-betul. Pasal apa? No, syurga duk respon dekat hang. Hang nak minta lindung daripada api neraka, minta betul-betul. Api neraka duk bagi respon kepada hang tu. Insya-Allah tuan-tuan, bulan depan umur panjang kita akan membicarakan. Sebelum kita masuk kepada satu bab yang baru, iaitu bab sifat an-nar, iaitu bab yang menceritakan tentang macam mana dahsyatnya api neraka. Kita dah habis dah ni cerita tentang bab syurga, kita dah cerita habis dah. Kan dengan katil syurga, macam mana bidadari syurga, macam mana pokok dalam syurga, macam mana buah-buahan dalam syurga, makanan, pakaian, semua kita dah cerita secara detail daripada hadis Nabi. Lepas ni dia nak main tentang api neraka pula melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.